Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati beribadah kepada Allah kita. Saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan Allah kita yang memiliki seluruh kemuliaan dan keagungan di langit dan di bumi. Marilah kita beribadah kepadanya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan kita. Karena itu kita harus mengasihi saudara-saudara kita, karena ada kemuliaan Allah pada mereka. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita satu dalam kasih, kita satu dalam kasih, roh kita disatukan dengan roh Allah, kita satu dalam kasih, kita satu dalam kasih, kita satu dalam kasih, roh kita disatukan dengan roh Allah, kita satu dalam kasih. Alkitab mengingatkan kita bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita masih hidup dalam dosa, Allah mengutus anaknya mati bagi kita. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa di
Alkitab berkata, "Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Jadi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi, karena Allah sudah mengasihi kita dan mau kita ikut teladannya. Dan Allah sudah memberikan perintah agar kita mengasihi sesama kita. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami serahkan ibadah ini kepadamu, kepada Allah yang mengasihi kami dan yang telah memerintahkan kami untuk mengasihi. Kami persembahkan ibadah ini kepada Allah yang memang merupakan kasih itu sendiri, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita kenang betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita melalui pujian di salib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku. Menahan sakit derita untuk selamatkanku. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia yang telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Tuhan sangat mengasihi kita sampai Ia mati bagi kita. Tetapi kita masih saja melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Dia. Kita kurang mengasihi Dia dan kurang mengasihi sesama, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Saat ini, jika kita merasa bahwa memang kita adalah orang yang demikian, mari kita mengakuinya dan mohon ampun dari Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa masing-masing. Tuhan yang penuh rahmat, kami mengakui bahwa kami kurang mengasihi Allah dan sesama kami. Ampunilah kami dan tolonglah kami supaya kami semakin bertumbuh di dalam mengasihi Allah dan sesama kami. Demi nama Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dan memohon pertolongan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus
telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebagai orang-orang yang seberuntung itu, bagaimana seharusnya kita hidup? Marilah kita hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan bagi kita. Mari kita baca bersama-sama petunjuk Tuhan bagi kita hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru. Jadi saling mengasihi itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Jadi saling mengasihi itu adalah perintah yang harus kita lakukan, bukan pilihan yang bisa kita tolak. Orang-orang yang menerima perintah Kristus ini adalah orang-orang yang memiliki satu iman di segala tempat dan segala zaman. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman yang satu itu, seperti yang tertulis dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Orang yang membuka hatinya lebar-lebar ketika mendengar firman Tuhan akan mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan inilah yang akan menerangi jalannya dan membentuk hidupnya. Mari saudara, kita buka hati kita lebar-lebar saat ini, supaya kita mendengar suara Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh kedua hamba-Nya. Bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati
Sungguh adalah anugerah yang besar yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. 是的，神把这么大的恩典赐给我们， Dan kita boleh bertemu lagi walaupun melalui media yang lain. 我们仍然可以一起见面。虽然我们借过别的不同的媒介来一起见面。 Mari kita tundukkan kepala sebelum kita bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan. 我们还没一同读神的话语之前，我们先一同低头，我们祷告。 Tuhan, siapakah kami ini sehingga klaim bahwa kami lebih memahami firman-Mu? 主啊，我们是谁呢？以至于我们可以这样宣说，我们明白你的道。 Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami dikatakan layak datang kepada Tuhan? 主啊，我们是谁呢？以至于我们敢这么说，我们配得来到你的面前。 Itu sebabnya kami memohon atas nama Tuhan Yesus, 我们奉耶稣基督的名， atas nama Juru Selamat kami, 我们救赎主的名， kami mohon pertolongan dan anugerah khusus 我们恳求你的帮助，恳求你给我们特别的恩典， agar kami boleh sedikit mengenal firman-Mu dan menjalankannya di dalam kehidupan 好 kami. 叫我们可以明白你一点的真理，你的信息，我们也可以行在我们的生活当中。 Dengarlah doa kami ini Tuhan, 求你听我们的祷告， yang sudah kami panjatkan demi Yesus Kristus, 我们是奉耶稣基督的名这样的祷告祈求， Juru Selamat kami. 我们救赎主的名， Amin. 阿门。 Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kasih dalam gereja. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天要一同思想一个主题，就是教会里面的爱。 Kita akan membaca dua buah ayat. 我们要读两节的经文， Yang pertama terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 13. 头一节在约翰福音第13章， Yang kedua adalah surat Galatia pasal yang ke-6. 第二节经文是在加拉太书第6章。 Injil Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 约翰福音13章35节说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。” Galatia pasal 6 ayat 10. 加拉太书第6章第10节。 Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。 Sekianlah pembacaan 好， firman 我们 Tuhan. 读经就到这里。 Saudaraku sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai kasih, bukan? 弟兄姐妹，我们今天要一同思想的就是有关爱这个问题。 Kasih itu selalu adalah topik yang penting di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga di dalam gereja. 那么，爱对于我们家庭、对社会、对教会来说，这是一个很重要的一件事，是我们常常有思想的。 Tetapi fokus kita adalah kasih di dalam gereja. 但是我们今天的焦点在哪里？就是在教会里面的爱。 Itu tidak sama misalnya dengan kasih seorang ayah, seorang ibu kepada anak. 这跟父母爱孩子的这个爱是不同的。 Sudah menjadi natur kita, seorang ayah, seorang ibu sayang anaknya. 当然，做父母的一定要爱自己的孩子。 Tetapi yang kita bahas hari ini sebetulnya lebih khusus adalah kasih di dalam gereja. 但是我们今天一同思想的是什么呢？就是在教会里面的爱。 Itu sebabnya kita mengutip dua buah ayat yang berasal dari dua kitab yang berbeda. 所以，我们这两节经文是从两个不同的书里面所记录的。 Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 13. 头一节是在约翰福音13章。 Saya yakin semua orang Kristen sudah tahu Yohanes 13. 我相信我们每个基督徒都知道这一节的经文， Karena di pasal itu mencatat sebuah kejadian yang luar biasa. Seorang guru mencuci kaki muridnya. 因为在约翰福音13章记载一个很特别的事，就是一个老师在洗他的学生，或者是父子洗门徒的脚。 Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. 那是发生在2000年之前。 Itu sangat-sangat tidak biasa seorang guru lalu mencuci kaki muridnya. 这是非寻常的事，因为一个老师在洗他门徒、他学生的脚。
Nah, yang celakanya adalah murid-murid ini tidak terlalu baik. 但是糟糕的是什么？这些学生、这些门徒都不是很好的一个人， Ada yang mau mengkhianati dia, 有想出卖他的， ada yang mau meninggalkan dia, 也有要离去他 ada 的， yang mau menyangkalnya 3 kali. 也有要3次否认他的。 Tetapi kepada murid-murid ini, seorang Tuhan yang luar biasa, yang bukan sembarangan guru, lalu mencuci kaki mereka. 但是这个不平凡的这个老师呢，他愿意来洗他学生，或者是说洗门徒的脚。 Mengapa itu terjadi? 为什么这个事情会发生呢？ Salah satu sebab karena muridnya tidak saling mengasihi. 其中一个原因就是因为门徒或者说他的学生没有彼此相爱。 Itu sebabnya saudaraku sekalian, kita akan membaca beberapa ayat terlebih dahulu. 所以呢，弟兄姐妹，我们先来一起看几处的经文。 Kita akan membaca konteks daripada pasal 13 ini. 我们先来看这个约翰福音13章上下文。 Kita memulai sedikit awal, yaitu ayat 34. 我们先来看第34节。 Ayat 34, demikian Yohanes menulis, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 约翰福音13章，约翰就开始这么说：主说，我是给你们一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。 Setelah Yohanes mencatat sabda Tuhan Yesus, 约翰记载了主耶稣所说的话之后呢， lalu ayat 35, nah itulah ayat yang juga ditulis oleh Injil Yohanes. 那么第35节就是在约翰福音里面所记载的这个经文。 Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 Saudaraku sekalian, tak kala ayat-ayat ini ditayangkan, 亲爱的弟兄姐妹，当我们把这个经文打出来， Anda langsung menemukan paling sedikit ada 4 kata mengasihi. 你至少可以发现有4次发现写这个相爱这个字。 3 kali saling mengasihi. 上次是彼此相爱， Yang 1 kali adalah Tuhan Yesus yang mengasihi. 最后一个就是说主耶稣爱。 Jadi dengan kata lain, sederhana, 2 ayat ini bicaranya mengenai mengasihi. 那么很简单，我们就看见这几节经文都告诉我们要彼此的相爱。 Bagaimana mengasihi? 怎么样相爱呢？ Nah, dasarnya adalah Tuhan Yesus mengasihi kita, saudara. 那么它的根基在哪里呢？就是主耶稣先爱我们。 Bahkan ada kata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. 而且有这个境界，这一句话说我怎样爱你们， Sama seperti aku telah mengasihi kamu. 就好像我怎么样爱你们。 Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kalian ini kamu harus saling mengasihi. 就了我 3 kali, saudara. 怎么样爱你们，你们也要彼此相爱，就重复3次的说。 Saudara, bahkan di ayat 35, 在第35节， itu dimulai dengan kata dengan demikian. 他开始这一句说因此。 Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 因此众人就要认出你们是我的门徒了，如果你们有彼此相爱的心。 Sabda Tuhan Yesus ini sudah tentu penuh dengan arti. 那么主耶稣讲这句话充满了意义。 Hari ini kita tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan yang lebih jauh. 我们今天没有足够的时间来一起的慢慢的思想和分析， Tapi paling sedikit ini adalah perintah baru. 但是最少我们知道这是一个新的命令。 Kalau perintah baru yang lama yang mana? 如果这是新的命令，那旧的命令是什么呢？ Yang lama mungkin menunjuk ke kitab Imamat pasal 19. 那么旧的命令可能就是指在利未记第19章。 Kitab Imamat pasal 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan.
利未记是9章第18节，不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。 Saudara perhatikan itu sebangsa loh. 弟兄姐妹，你注意，这是本国，这同一个国家，同一个民 Orang 族， yang 同一个民族, satu bangsa yang sama. 它是同一个民族。 Mereka adalah tetangga, saling dekat. Kita ini kumpul bersama, kita ini orang kita. Gitu. 那么他们是邻居，是聚集在一起，是我们自己人。 Bahasa kita sama, budaya kita sama. 我们有同样的言语，我们有同样的文化， Sama seperti seorang ayah mengasihi anak kan? 就好像一个做父亲的爱他的儿子， Sama seperti seorang anak mengasihi ibunya kan? 就好像一个儿子爱他的母亲。 Sama seperti sesama bangsa lalu mengasihi. Nah itu tercatat di dalam kitab Imamat. 那么我们同是一个民族，我们彼此相爱，这是在利未记所记载的。 Tapi sedikit lain bukan dengan Yohanes pasal 13. 但是跟约翰福音13章所记载的有一点不同， Ini adalah perintah yang baru 这是新的命令， supaya kita saling mengasihi. 让我们彼此相爱。 Nah orang lain dapat mengetahui bahwa kita adalah muridnya. 众人就因此认识我们是主的门徒了。 Itu berarti ciri khas. 那就是说，我们的特征是什么呢？ Ciri khas kita itu apa? 我们的特征是什么呢？ Gedung gereja apik, besar, megah. 我们有一个堂皇的礼堂， Enggak, saudaraku, 不是 ada 指这个， gereja yang enggak terlalu megah. 不是指那堂皇的教堂， Ada 不 gereja 是。 yang paduan suaranya bagus. 也有的教堂呢，教会呢，它的诗班非常的好。 Maaf saudaraku, ada yang padu suara enggak terlalu bagus. 对不起，也有一些教会它的诗班不是很突出， Tapi ada sebuah ciri khas, 但是他们都有一个特征， yaitu kita saling mengasihi. 那就是我们彼此相爱。 Nah, saudara, kita sekarang masuk ke surat Galatia pasal yang ke-6. 好，我们现在进入加拉太书第6章。 Galatia pasal yang ke-6 itu ditulis oleh Paulus. 那么加拉太书是保罗所写的。 Kalau Injil Yohanes menulis karena dia mencatat sabda Tuhan Yesus. 如果约翰福音是约翰写的，因为他记载主耶稣所说的话。 Sekarang Galatia itu dituliskan kepada gereja-gereja di Galatia. 那么在这个加拉太书就是写给在加拉太的教会。 Maaf saudaraku sedikit memalukan. Tidak begitu kompak. 对不起，我有一点觉得不好意思，因为这个教会没有相爱。 Salah satu sebab saudaraku sekian karena ada pendirian pandangan tentang Taurat yang tidak begitu sama. 因为他们有对这个律法有不同的这个观念、不同的理解， Mereka itu saling bertegangan. 所以他彼此都很紧张。 Itu sebabnya saudaraku sekalian, Paulus menuliskan surat Galatia, ingatkan mereka. 所以保罗就写了这个加拉太书，提醒他们。 Di samping mengingatkan mereka supaya memegang Injil yang murni. 当他提醒他们要坚持保守那个纯正的真理、纯正的福音， Dia juga mengingatkan mereka itu saling mengasihi. 也提醒他们要彼此的相 Nah, 爱。 kita mau lihat konteksnya. 好，我们来看这个相关的经文， Kita hanya membaca tambah satu ayat saja. 我们再加一节。 Kita baca mulai dari Galatia pasal 6 ayat 8, 9, 2 ayat, maaf, lalu ayat 10. 好，我们看加拉太书第6章第8跟第9节，然后接下来再看第10节。 Galatia pasal 6 mulai dari ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada, saya memberi terjemahan lain. Orang-orang yang menjadi anggota keluarga karena iman kepercayaan.
在加拉太书第6章第8节，顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵受永生。我们行善不可擅直，若不灰心，到了时候就要收成。第4节，所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人。还有一个牧师增加的一个翻译，就是那些因信仰成为家庭成员的人，更当这样。 Saudaraku sekalian, terjemahan baru bagus kok. 弟兄姐妹，新译本翻译的好， Tetapi tidak menonjolkan bahwa kita sesungguhnya sudah kayak satu keluarga. 但是前面很突出的表达，我们其实是一家的人， Kita ini bukan orang luar. 我们不是外人， Kita bukan kamu, saya, 我 bukan. 们不是你我们彼此的分开，不是， Bukan ini Selim, itu Seli misalnya. 不是，他是姓林的，他是姓李的， Ini keluarganya si A, ini keluarganya si B. Enggak lagi 这是 saudara. 某某人的家属，这个也是另外一个某某人的 Kita 家 di 属。 dalam gereja sudah menjadi orang-orang yang menjadi anggota keluarga. Kenapa? Karena apa? Karena iman kepercayaan. 那么在教会里面，我们成为一家人，因为我们同有一个信仰。 Saudaraku sekalian, ini berarti saudara kita mau belajar sesuatu yang tidak mudah loh saudara. 弟兄姐妹，这说明什么呢？我们学习一件很不容易的事。 Karena kini kita mempunyai hubungan ikatan yang jauh lebih dekat, yang jauh lebih erat. 这说明我们会有更紧密的这个关系。 Kita tidak lagi bertindak sesuai dengan misalnya konsep nilai kita. 我们不再照自己的观念、自己的价值观去行事。 Saya ini orang Hokkien sekali dua kali itu bahasa Hokkien bisa keluar. 我是福建人，偶然我会不小心就讲出福建 Nah, 话 salah satunya yang suka di ngomong itu kakilang. 啊。其中一个计划什么啊？我们是自己人。 Saya satu kali kunjungi family saya, tante saya di Filipina, saudara. 有一次我到菲律宾去拜访我的阿姨， Di sana juga banyak orang Hokkien, saudara. 在那里有许多的福建人， Dia pakai istilah lanlang. 他这样说：“我们人， Saya ngerti maksudnya. 我明白他要指的， Maksud dia ya kakilang. 只是说我们是自己人。 Tapi ucapannya dengan cara lain, dengan logat lain. Lanlang, lan silang, palang silang. Jadi Nama- kita ini manusia, orang lain bukan 那 manusia. 么他好像在说我们才是人，别的人不是人， Seolah-olah begitu, tapi 好 bukan 像是这 begitu. 样，其实不是。 Tapi pokoknya saudaraku, lang ini orang kita, itu ya bukan orang kita. 换句话是说，我们才是自己人，他们不是。 Sekarang konsep nilai itu tidak ada lagi 但 saudara. 是现在这样的观念就已经没有 Itu 了。 berarti dari dua ayat ini, 从这两节经 dari 文， dua kitab yang 从 berbeda, 两个不同的这个书 dari 信， dua konteks yang tidak sama, 从两个不同的这个 sang siapa? 上下文， Kita paling sedikit mau belajar satu, yaitu ingat selalu kasih Kristus. 然后我们最少记得一件事情，就是要永远记得耶稣基督的爱。 Motivasi kita itu apa? 那么我们的动机是什么呢？ Motivasi kita adalah kita melakukan demi Yesus. 那就是说，我们所作所为都是为着耶稣基督。 Apa yang mendorong kita? 是什么推动我们 Yang 呢？ mendorong kita adalah karena Yesus Kristus. 推动我们的那个力量，因为是耶稣基督。 Apa yang menjadi standar kita? 什么是成为我们的准则呢？ Standar kita adalah karena Allah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, sama seperti itulah kita mau mengasihi 我 orang 们 lain. 准则，因为耶稣先爱我们，所以因着耶稣的爱，我们也要爱别人。 Saudaraku, hari ini kalau nggak bicara mengenai COVID sepertinya belum sempurna begitu ya. 弟兄姐妹，如果我们今天不讲新冠新冠肺炎的话，好像还不够完全。 Kita mendengar banyak kan, 我们听了很多， tapi saya juga digembirakan mendengarkan banyak cerita di dalam gereja yang menunjukkan partisipasi, yang menunjukkan kepedulian yang begitu besar. 而是我也听了许多在教会里面他们表现的这么的关怀，这么的相爱、关心别人的事情，就是在这个疫情期间， Yang kena COVID bukan saudaranya. 被染上了这个新冠肺炎的不是他自己的 Yang 兄弟， tertular dengan virus bukan siapa-siapa dari 被感 dia. 染的也跟他没有关系。 Tetapi orang sesama di dalam Tuhan itu
mereka begitu berjuang yang menunjukkan kepedulian, saudara. 但是在主里面，在教会里面，他们积极的表达他们的关怀。 Hari-hari ini siapa dagang yang gak susah, saudara? 今天有哪一些人没有在困境当中呢？ Hari-hari ini siapa yang omsetnya naik? Jarang, 今 saudara. 天有谁他的生意、他的这个经济在哪里很顺利呢？ Siapa yang hari ini tidak mengalami banyak sedikit, saudaraku, kesulitan di dalam kehidupan dia? 那么今天有哪一个在生活里面没有多少面对许多的困难呢？ Tapi di lain pihak, saudaraku, kita menyaksikan ada orang yang berjuang sedemikian rupa yang tidak memikirkan apa yang akan dibalas kepada dia. 但是有一些人看见他没有注意这些，他只有注意到应该怎么样有表达关怀，没有在注意他自己。 Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. 这就是主耶稣所渴望的。 Tuhan Yesus melihat muridnya, saudaraku, geger. 主耶稣看到他的门徒在那里争论， Tuhan Yesus melihat muridnya yang padahal sebentar lagi beliau akan naik kayu salib. 再过不久，主耶稣就要上十字架，但是他看到这些门徒的情形， Mereka sedang berdebat, mereka sedang berebutan siapa yang lebih jago, siapa yang lebih unggul, siapa yang seharusnya menjadi pemimpin. 他们之间在那里争论谁将是伟大的，谁将是大的。 Saudaraku sekalian, pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang melayani. 弟兄姐妹，好的领袖是一个愿意服侍人的， Orang yang tidak mau melayani jangan menjadi pemimpin. 一个不肯服侍人的，他就不能成为一个领袖。 Orang yang nanti dewasa yang bisa menjadi pemimpin adalah orang yang belajar dulu dari Tuhan Yesus, seorang guru lalu mencuci kaki dari muridnya. 那么，一个成熟肯服侍的人，他最少要先学习像主耶稣一样，怎么样洗门徒的脚。 Kaki yang kotor, 那肮脏污秽的脚， yang sebetulnya lebih celaka lagi, hati mereka itu pun gak bersih. 但是更糟糕的，他们的心也是污秽肮脏的。 Kaki-kaki orang yang kotor, yang sekaligus hatinya tidak terlalu murni. Hari itulah Tuhan Yesus mencuci kaki mereka. 不但是脚肮脏，他们的心也多少的污秽，就是在那一天，主耶稣洗他们的脚。 Injil Yohanes pasal 13 juga berulang kali ingatkan kita saling mengasihi. 那么，约翰福音第13章也再次的提醒我们要彼此相爱。 Saya hari ini khotbah di sini tidak pakai masker. 我今天站在这里讲到没有用口罩， Ya, jadi orang yang paling dekat sama saya ya 5 meter adalah. 那么最靠近我的水大概只有距离5公尺吧。 Lalu kalau saya pakai masker lalu khotbahnya gimana 可 kan? 是我戴着口罩，我怎么讲道呢？ Saya pakai ini untuk menanya Anda. 我用这个来比喻，要问各位： Kalau Anda misalnya tinggal di Amerika, 如果你住在美国， pakai masker nggak? 你用不用口罩呢？ Saudara baca berita tahu toh ada sebagian, tidak seluruh, sebagian orang Amerika nggak mau pakai 然后， masker. 如果你读新闻，你就知道，在美国有一部分的人他不愿意用口罩， Ini hak saya, 这是 ini 我的权利， kebebasan saya. 这是我的自由，我的主权。 Ya memang hak Anda, memang kebebasan Anda. 当然，这是你的自由，你的权利。 Tapi nanti dulu saya juga punya hak bebas dari COVID-mu kan? 但是，对不起，我也有这个自由，我要脱离、远离你这个要传染我的这个 Anda punya 这个 hak nggak mau 病 pakai 菌。 masker. 你有权利不用口罩， Saya mau mohon tanya, Anda mengasihi saya nggak? 但是我想请问你，你有没有爱我呢？ Ah, ini yang celaka. 那这个就是糟糕的一点， Bener nggak bener nggak tahu. 对不对？我不知 Ada 道。 video yang edar katanya seorang ibu meludahi seorang bayi yang mungkin dia sudah kena COVID. 所以有一个有一个妇人，她吐口水在一个婴孩上，结果这个婴孩呢就被染上了这个新冠肺炎。 Cerita-cerita gini banyak, saya jangan cerita nanti dampak negatifnya gede. 我不再谈这么多这些信息，但是可能你会拿到这个负面的这个影响。 Padahal saudaraku pakai masker itu tunjukkan kita bertanggung jawab. 其实呢，弟兄姐妹，我们戴口罩那是表明说我们负责任， Kita ini menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain. 我们要表达出我们也爱别人， Mengasihi orang lain, nah nanti orang juga baru mengasihi kita 我 kan? 们愿意爱别人，别人才能够爱我们。 Kita melindungi sendiri. 我们保护自己， Kita juga melindungi orang 我们 lain. 也保护别人。 Kita tidak mau
我们不愿意， Kita juga mengharapkan orang lain nggak kena. 我们也盼望别人不要被感染 Kita 上， mau melindungi sendiri. 我们要保护自己。 Tapi dengan kasih yang sama, kita juga mau mengerti, melindungi, menolong sesama saudara. 也同样的爱，我们要保护自己，也要保护别人啊。 Saling mengasihi bukan yang kuat, menolong yang lemah. 彼此相爱不是强的，要帮助弱小的。 Izinkan saya berkata kepada siapapun yang merasa dirinya kuat di hadapan Tuhan, kita semua lemah. 请允许我这么说：当一个人认为自己是强壮的，在神的面前，我们其实都是软弱的。 Kita ini manusia kecil. 我们是渺小的 Kita 人， saling membantu. 我们彼此的扶 Kita 持， saling membutuhkan. 我们彼此的有需要。 Itu sebabnya saudaraku sekalian, di dalam proses ini adalah saling mengasihi. 弟兄姐妹，那么在这个过程里面，我们要有呼应，就是彼此的相 Bukan 爱， saya terus terima. 不是我一直在领受， Gak jalan temanku. 那是行不通的； Bukan saya terus memberi. 也不是说我一直施予， Gak sanggup. 我也没法做到。 Di dalam proses itu kita menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi lebih bijaksana, saling mengasihi. 我们在这个过程当中，我们会彼此相爱，因为我们一直在成长成熟。 Aku mengerti apa kesulitanmu. 我可以了解你的困难， Aku menyelami perasaan air matamu. 我可以了解你痛苦的泪水。 Tapi tolong saya juga diperhatikan. Nah, saling mengasihi 但 saudara. 是，请你也愿意关注我、关心我，这叫做彼此的相爱。 Saya menonton satu video saudara. 看一个视频， Saya kalau cerita terlalu banyak nanti Anda ini klaim sini klaim sana. Jadi saya juga harus hati-hati sedikit. 如果讲的太多，可能你就会提这个问题、那个问题，那么我要小心。 Pokoknya dia ibunya kena. 总之，这个做母亲的她被感染了。 Kenapa? Ya COVID. Zaman sekarang kalau kena ya COVID saudara. 那她被感染什么？就是这个新冠肺炎。 Lalu Tuhan menolong. 神帮助了她， Dia ditolong. 她得到帮助， Dia diperhatikan. 她得到关注。 Yang terjadi adalah kemudian entah gimana karena anugerah Tuhan dia tidak cerita jelas ada tim yang membantu yang kena COVID. 那么我不知道怎么样，结果呢，他们这个被医治，从新冠肺炎被医治的，他们就组织了一个团，就是帮助那些受感染的人。 Timnya ada 3 macam pelayanan. 那么他的这个组织呢，有这个团队呢，有3种的服饰。 Tim yang bagian yang pertama itu dokter-dokter yang masing-masing spesialis bidang yang 那么 lain. 头一个呢，就是说都是那些有这个是不同领域。不同领域的这个医生、 Ah, 专科医生， gratis 免费的帮助， membantu. 帮助这些 Yang kedua 被感染的。第二呢， itu tim rohaniwan yang mendoakan. 那么第二个团队就是说那些属灵的这个圣职人员，去为他们祷告，为 Yang 病人祷 mendukung 告， mereka. 来鼓励兼顾他们。 Nah, yang ketiga 第三呢， ada tim lagi bantu mencari rumah sakit. 那么第三队呢，就是帮助这些受感染的人去找医院。 Hari-hari ini cari kamar di hotel gampang, cari kamar di rumah sakit itu yang enggak 今 gampang. 天我们在旅馆找房间还容易，但是在医院要找病房那不简单。 Orang ini dikasihi tapi sekarang dia belajar mengasihi orang 那 lain. 么这个人他得到别人的关心和爱，现在他学习怎么样爱别人。 Katanya timnya sudah bantu lebih dari sekitar 100 orang. 听说这个团队已经帮助大概100个人。 Nah, itu berarti kita belajar apa? Belajar satu hari ada penuaian. 那么这说明什么？我们学习的是有一天我们就要有收成。 Di dalam surat Galatia pasal 6, 在加拉太书第6章 itu mengingatkan kita saudara. 提醒我们每一个人， Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya. 所以行善不可擅自，因为时候到了就有收成了。 Kita tanam, 我们耕种， ada buah. 我们撒种就有果子出来， Belum. 还没有，还没有。 Kita tanam, 我们种下去，把种子种下， lalu besok makan papayanya. 明天我们就可以吃木瓜了吗？ Belum. 还没有。 Itu harus gimana? Kita harus menggarapnya kan?
那是怎么样呢？我们要去怎么样去浇灌、去料理这个种下去的工作。 Tiba waktunya. 时候到了， Anda lihat, 我们看 tadi itu ada satu orang yang mamanya kena. 刚才这个人呢，他母亲被感染了， Dia dibantu. 得到帮助。 Tidak terpikir, tidak terbayang orang ini lalu mulai satu tim, lalu 100 orang dibantu, 没有 saudara. 想象到他这个人因为得到医治、得到帮助，他就去帮助组织一个团队，结果帮助了差不多100个这个受感染的病人。 Sebarnya lebih cepat dari COVID. 那么被这个帮助传染更快， COVID 比 kalah, 起 saudara. 这个病毒。 Kenapa begitu? 为什么这样呢？ Karena apa yang saudara tanam, 因为我们所种的， saudara tanam apa? 我们种的是什么？ Anda hasilnya apa loh? 那你就要收成是什么？ Anda tanam apa? 你种的是什么？ Anda akan menuai apa? 你收的也是什么？ Anda tanam banyak, 你种的多， hasilnya banyak dong. 那你就有更大的收成。 Anda tanamnya sedikit, 你种的少， lah gimana bisa banyak 怎 temanku? 么可能有很大的收成呢？ Jadi saudaraku sekalian, 所以弟兄姐妹， kita saling mengasihi di dalam gereja, itu ada penuaiannya. 那么我们在教会里面彼此相爱，我们就会看见一个很大的收成。 Hasilnya bukan sekarang, 我们可能今天看不见这个收成， nanti di dalam kekekalan. 但是在那永恒的国度， Bukan saja di dalam 不 kekekalan, 但是在永恒的国度， tapi hari ini, sekarang juga Just di say- atas dunia ini, kita pun akan melihat 就 hasil. 是在今天这个世上，我们也看见这个果效。 Di dalam gereja ada kasih, saudara. 在教会里面有爱， Dasarnya apa? 那么它根基是什么呢？ Kristus. 就是耶稣基督。 Di dalam gereja itu ada kasih, saudara. 在教会里面一定要有爱， Siapa yang mendorong kita? 是谁推动我们呢？ Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, itulah yang menjadi dorongan di dalam hati. 那就首先爱我们的主，在我们心里面动工。 Di dalam gereja itu ada kasih, saudara. 在教会里面有爱， Anda tidak sempurna, saya juga nggak sempurna. 你和我都不完全， Anda bukan manusia yang luar biasa, apalagi saya. 你不是一个非凡的人，我也是一个平凡的 Tapi 人。 paling sedikit, saudaraku, kita ada kasih yang tulus 但是若是 dan 我们 kasih yang akan menghasilkan tindakan. 我们有一个坦诚的爱，我们就看见那个爱所发出的果效。 Kita tidak luar biasa. 我们不是很独特、很特别的 Apa 人， yang pada kita itu sedikit. 我们所拥有的太小了。 Tapi biarlah kasih kita yang sederhana itu adalah kasih yang tulus. 但 Yang 愿我 ada 们平凡的爱 hasilkan tindakan. 是有一个坦诚的爱，能够看见果效果效的爱。 Dan hari ini saudaraku, 今天弟兄姐 kalau 妹， kita bersedia terus menanam, terus menabur, terus menanam, terus menabur. 如果我们今天都愿意不住的栽种，不住的去浇灌， Percayalah, 我们也相信， ada hasil yang berlimpah-limpah. 我们就要看见百倍的收成， Hasil yang luar biasa. 那是很特别、想象不到的收成。 Bukan sekedar, bukan berhenti, saya disembuhkan. Bukan di situ. 不是单单停止在我蒙医治了，不是， Bukan berhenti di tahap saya ini sudah ditolong. 也不是听到这个我已经得到帮助的这个地步。 Tapi orang yang ditolong, orang yang dibantu, 但是那些已经被人接受别人帮助的人， juga menjadi orang yang pergi membantu orang lain. 也要成为一个出去帮助别人的人， Berlimpah-limpah 要有百倍的收成， di dalam kehidupan kita masing-masing. 在我们每一个人的生活里面 Ada kasih 有爱， di dalam gereja. 在教会里面， Mari kita 我们 berdoa. 低头，我们祷告。 Tuhan, hamba-Mu yang kecil dan hina ini mempersembahkan semua ini di depan kaki Tuhan. 主啊，你渺小不配的仆人，把这一切放在你的脚前。 Hamba-Mu mohon Roh Kuduslah yang menjadikan semua ini sebuah berkat bagi saudara yang mengikuti kebaktian. 恳求圣灵要借着所传的信息，圣灵工作，成为我们每个参加聚会者、听到的人的一个祝福和帮助。 Kata manusia akan berhenti. 人的声音会停止， Bahasa manusia itu terbatas. 人的言语也是有限的。 Tapi hamba-Mu mohon Roh Kuduslah yang menerjemahkan semua ini menjadi sesuatu yang bernilai kekal
di dalam hati kami 但 masing-masing. 是神，你的仆人恳求圣灵工作，让这一切你的道成为在我们生命里面非常有意义、有价值的一件事。 Tolonglah kami Tuhan, 神啊，我们求你帮助我们， dengarlah doa kami. 求你听我们的祷告。 Demi Yesus Kristus 我们 kami 奉 berdoa. 耶稣基督的名如此祈求， Amin. 阿门。 Jemaat terkasih, Allah sangat mengasihi kita. Dia memberikan diri bagi kita. Jika kita juga mengasihi Allah, maka kita akan memberikan diri kita kepadanya, bukan hanya memberi materi saja. Untuk pemberian materi saat ini, kita dapat menyampaikannya melalui rekening bank gereja. Barcode tertera di layar. Atau kita bisa mengumpulkannya di rumah untuk dibawa ke gereja. Biarlah persembahan kita berkenan kepada Tuhan, karena kita benar-benar mengasihi Dia dan mengasihi sesama, terutama orang-orang yang satu roh dengan kita, saudara seiman kita. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Menolong jiwa orang yang masih dalam gelap. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu telah memberkati kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Engkaulah yang mencukupkan kebutuhan kami sehari demi sehari, bahkan Engkau memberi berlebih, sehingga kami bisa membawa persembahan pada hari ini. Terima kasih ya Allah. Kami saat ini juga mau berdoa untuk negara kami, untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan tolonglah. Saat ini pemerintah kami sedang memikirkan cara menyalurkan vaksin dengan proses yang terbaik. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati, sehingga bisa menjangkau tempat-tempat yang Tuhan Engkau mau berkati. Dan kami rindu juga Tuhan Engkau menolong, sehingga tidak ada efek samping yang buruk dari semua vaksin yang diberikan ini. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan kami. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah di saat-saat pandemi ini, gereja-gereja Tuhan terus giat memberitakan Injil dan giat melakukan pembinaan, sehingga semua anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat yang berdampak bagi masyarakat, karena semua anak-anak Tuhan tahu bagaimana hidup, bagaimana memberi respon di tengah-tengah zaman yang bengkok ini, sekaligus yang sangat susah ini. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat GKA Immanuel Malang ini. Mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami rindu kalau setiap jemaat di tempat ini boleh menjadikan gereja sebagai keluarga Allah untuk hidup di dalamnya, bertumbuh bersama dan melayani bersama, serta mempraktekkan kasih Kristus di gereja seperti di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita bagi Allah, sumber segala kebaikan di dalam hidup kita.
Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Mari saudaraku sekalian kita bersatu, memandang kepada Tuhan, berharap kepada sumber segala berkat. Kita mohon Tuhan terus menuntun kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kini mari dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersyukur, kita menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah minggu selesai saat teduh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Kami sangat senang apabila kita boleh selalu bersama. Khususnya kami menyambut bagi rekan-rekan atau teman-teman yang pertama kali mengikuti channel YouTube GK Immanuel. Kami berharap minggu-minggu selanjutnya kita juga boleh bersama-sama beribadah. Lalu berterima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah melayani bersama-sama, khususnya kepada Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan kepada Penginjil Esther Sutanto yang sudah menerjemahkannya bagi kita. Tuhan memberkati dan memakai untuk alat kemuliaan-Nya. Pada hari Minggu yang lalu, tanggal 10 Januari 2021, telah diadakan baptisan dan sidik. Mari pada saat ini kita bersama-sama melihat cuplikannya. Kiranya Allah Tritunggal yang akan menyertai engkau, menopang engkau, menguatkan engkau, meneguhkan tekad dan iman, dan engkau boleh menjadi saksinya
Ibu Pename, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang sudah memanggil engkau dalam iman melalui Yesus Kristus yang akan tetap menentukan engkau di dalam imanmu, engkau akan diberi kesetiaan, kekuatan dan kemampuan menjalani hidup walaupun penuh dengan tantangan. Engkau akan dikuatkan dan engkau akan setia sampai di akhirnya. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya menyebutkan baptisan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu akan tetap terpelihara. Saudara-saudara, engkau resmi menjadi anggota keluarga Allah. Kiranya engkau boleh tetap teguh di dalam iman, engkau boleh tetap teguh di dalam kepercayaan, engkau tetap melayani, semakin mengenal Allah, dan semakin tahu apa yang Allah inginkan di dalam hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa bagi mereka, sehingga iman mereka boleh terus bertumbuh dan pengenalan mereka akan Tuhan semakin mendalam. Untuk baptisan pada semester ini, semester pertama ini, akan diadakan pada tanggal 23 Mei tahun 2021, pada pas hari Pentakosta. Kelas katekisasi untuk baptisan semester pertama ini akan dimulai pada tanggal 7 Februari. Ya, mari kita memperhatikannya. Bagi kita yang mau dibaptis atau sidi, dapat mendaftarkan diri kepada hamba Tuhan maupun kepada melalui nomor telepon tata usaha gereja. Lalu bagi mereka yang berencana untuk menikah pada bulan Juli sampai Desember tahun ini, ya Juli sampai Desember tahun ini, boleh mendaftarkan diri juga. Karena kita akan memulai kelas pranikah pada tanggal 5 Februari 2021. Selanjutnya mengingatkan setelah selesai ibadah ini, jam 9.30 akan ada ibadah anak secara online. Mari para orang tua boleh mengarahkan anak-anaknya untuk beribadah. Lalu nanti jam 4 sore ada komunitas tunas remaja. Komunitas ini khusus bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8. Jam 5 sore hari ini juga ada komunitas pemuda remaja. Mari, apabila kita kemarin tidak sempat mengikutinya, hari ini kita boleh bersama-sama mengikutinya. Kegiatan seminggu ini, pada hari Selasa jam 6 sore ada kelas PA, lalu jam 7 malam ada persekutuan doa bersama. Mari kita mengikutinya. Kedua kegiatan ini dilakukan melalui media Zoom gereja. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari ini, jam 7 pagi akan ada persekutuan doa pagi
Mari kita boleh bersama-sama mengikutinya. Persekutuan doa ini diadakan masing-masing di rumah. Kita boleh pribadi maupun mengajak keluarga kita. Dan penuntun liturgi ibadah doa ini akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Lalu pada sore hari jam 5 akan diadakan kembali komunitas pemuda remaja. Hari Minggu depan, tanggal 24 Januari, kita akan kembali mengadakan ibadah umum bersama-sama pada jam 7 pagi dengan pembicara evangelis Licu Mulyatan. Demikian warta kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.